Murid-murid, pada hari ini kita akan belajar tentang kemahiran proses sains yang seterusnya, iaitu membuat inference. Apa itu inference? Inference ialah kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Jadi, mari kita lihat buku teks muka surat 8 tentang perbualan Langgi dan rakan-rakannya. Langgi, mengapa pokok ini kelihatan hijau dan segar? Mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Bagus, kamu telah membuat inference atau kesimpulan awal terhadap pokok ini. Dah dengarkan tadi kelas? Sebenarnya Langgi dan rakan-rakannya telah membuat dua inference. Pertama, mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Kedua, mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Inference dalam erti mudahnya, kamu memberi sebab terhadap pemerhatian kamu tadi. Pemerhatian Langgi tadi adalah pokok itu hijau dan segar. Manakala inference mereka adalah pertama, pokok ini telah disiram dengan air setiap hari, dan kedua, pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Baiklah kelas, sekarang kita lihat perbualan daripada buku teks muka surat 9. Dan bolehkah murid-murid menyatakan apakah inference yang diberi dalam perbualan itu? Jom kita lihat. Kenapa daun pokok ini pula berwarna kuning? Betul lah, pokok ini juga kelihatan layu. Agaknya pokok ini tidak dibaja. Agaknya pokok ini tak cukup air. Tanahnya juga nampak kering. Mungkin pokok ini juga telah diserang oleh serangga. Jadi, bolehkah murid-murid menyatakan apakah inference yang telah diberi dalam perbualan tadi? Jadi, langkah pertama, buat pemerhatian dulu. Jadi, pemerhatian dalam perbualan itu tadi adalah pokok ini berwarna kuning dan layu. Jadi, inference mereka berdua adalah pertama, pokok ini tidak dibaja. Kedua, kerana pokok ini tidak disiram dengan air. Ada lagi tak? Ya, ada. Inference ketiga, kerana pokok ini telah diserang serangga. Oleh itu kelas, inference yang dibuat terhadap sesuatu pemerhatian mungkin benar ataupun salah. Jadi, untuk membuat inference kita berpandukan kepada langkah-langkah ini. Berdasarkan pemerhatian kita, kita akan membuat penerangan yang munasabah terhadap pemerhatian itu tadi. Barulah kita dapat memberi kesimpulan awal. Jadi, selepas ini cikgu akan memberikan 3 contoh dan murid-murid diminta untuk menjawab bersama cikgu. Jom. Situasi 1. Jalan raya ini basahlah. Jadi, pemerhatian saya adalah jalan raya ini basah. Jadi kelas, apakah inference-nya? Boleh tak kamu menyatakan inference-nya kepada saya? Mungkin tadi hari hujan. Jadi inference-nya adalah kerana hari hujan. Kelas. Jadi saya telah menyatakan pemerhatian. Kemudian rakan di sebelah saya telah menyatakan inference. Pemerhatian saya adalah jalan raya ini basah. Kemudian rakan saya menyatakan inference kerana hari hujan. Baiklah, sekarang kita pergi kepada situasi 2. Wow, kenapa kambing B lebih besar daripada kambing A? Jadi, pemerhatian saya adalah kambing B lebih besar daripada kambing A. Jadi kelas, apakah inference berdasarkan pemerhatian saya ini? Apa ya murid-murid? Kenapa kambing B lebih besar? Mungkin kerana kambing B lebih banyak makan rumput berbanding kambing A. Ya,
kamu sudah dengarkan inference yang telah diberikan? Ingat, saya beri pemerhatian, rakan saya memberi inference. Situasi 3. Kenapa adik menangis sambil memegang perutnya? Jadi kelas, kenapa? Berikan inference. Jadi kelas, kenapa adik menangis? Mungkin kerana adik makan makanan yang rosak ataupun kerana adik minum susu yang telah rosak. Kelas, kamu sudah dengarkan inference yang diberikan? Baiklah kelas, anda semua telah belajar bagaimana membuat inference. Sebenarnya, kemahiran membuat inference ini sering digunakan dalam kehidupan seharian kita tanpa kita sedar. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Bye.